Tangan menghayun, kaki melibat, gerak perlu sangkat, serangan perlu dibalas. Tiada ruang mengundur, tiada tempat berpaut, hanya kekuatan dan kecekalan pengukur kemenangan. Sukan Muay Thai kini kiat disebarkan ke serata dunia. Baru-baru ini jago Muay Thai datang ke Malaysia untuk mengadakan pertunjukan dan perlawanan amatur merebut gelaran lightweight dunia. Kunjungan kumpulan peninju Thailand ini antara siri promosi antarabangsa untuk mendapat pengiktirafan bagi sukan Muay Thai. Selain perlawanan pertunjukan, tumpuan utama adalah perebutan kejuaraan lightweight amatur Majlis Muay Thai sedunia. Seperti perlawanan tinju, sukan Muay Thai juga akan menggunakan gelanggang bertaraf antarabangsa berukuran 7.3 meter persegi yang diiktiraf Majlis Muay Thai Sedunia atau WMPC. Peninju dan jurulatih memeriksa keadaan gelanggang agar sempurna sebelum perlawanan berlangsung. Ketika sesi latihan lagi, teknik dan taktik setiap peserta dapat dilihat. Di dalam perlawanan, 4 elemen utama serangan dibenarkan, iaitu penumbuk, siku, lutut dan tendangan. Serangan siku dan lutut ke arah tubuh lawan adalah teknik mengutip markah yang membezakan Muay Thai daripada kebanyakan sukan seni pertahanan diri yang lain. Bagi mengelak terus menjadi mangsa serangan, peninju juga harus mempertahankan diri. Teknik tendangan kaki ke perut misalnya bertujuan menghalang lawan daripada menghampiri. Teknik Tai Chi pula bermaksud serangan ke bahagian leher, tendangan ke kaki lawan juga antara corak serangan digemari. Selain itu, serangan lutut ke bahagian pinggang lawan dipanggil kau. Lawan akan diserang dengan pukulan bertubi-tubi sehingga tiada berpeluang bertindak balas. Sebelum perlawanan, setiap peninju perlu melalui pemeriksaan kesihatan. Ini bertujuan mengelakkan berlakunya kecederaan atau musibah akibat tidak cergas. Pemeriksaan mata misalnya memastikan seluruh bahagian saraf kepala sihat dan mampu untuk bertarung. Badan diperiksa untuk memastikan tiada kecederaan dalaman dan memastikan peredaran nafas berjalan lancar. Kekuatan otot juga diperiksa untuk mengelak kekejangan. Peringkat terakhir pemeriksaan ialah menimbang berat badan. Ini bertujuan memastikan setiap peninju mempunyai kelas berat sama dengan peninju lain. Perlawanan utama di Genting Highland membabitkan juara bertahan Tupaya Tepo 22 tahun bertemu pencabar Pan Mongkol Kerry Boy 29 tahun untuk perlawanan amatur kelas lightweight. Kedua-dua peninju mempunyai rekod yang agak cemerlang dalam perlawanan mereka sebelum ini. Di dalam bilik persalinan, suasananya tidak banyak berbeza berbanding sukan tinju biasa. Peninju Muay Thai juga memakai sarung tangan tinju. Bagaimanapun, kasut tidak dipakai kerana di dalam sukan ini kaki turut menjadi alat serangan. Di dalam bilik ini juga, jurulatih memberikan pesanan strategi terakhir sebelum perlawanan. Namun Muay Thai tidak sempurna jika peninju tidak melakukan amalan tradisi. Jika tengkolok adalah mercu keberanian kepada pesilan, bagi Muay Thai mongkon atau hiasan kepala akan dipakai sebagai tanda kepahlawanan sebelum ke gelanggang. Sudah menjadi satu tradisi sejak 2000 tahun yang lalu. Muzik Muay Thai akan dimainkan sebelum dan semasa perlawanan dimulakan. Ini bertujuan untuk mewujudkan perasaan tenang pada peninju dan sebaliknya tidak besar pada pihak lawan. Peninju pula bila memasuki gelanggang akan melakukan sembah tari sebagai tanda hormat kepada hadirin.
Ia turut berfungsi sebagai amaran kepada pihak lawan agar tidak memandang rendah keupayaan masing-masing. Setiap sembah tari ini harus mengikuti alunan muzik dan setiap pergerakan membawa erti tersendiri. Persembahan berterusan ada kalanya sehingga 30 minit. Apa yang pasti bagi peninju sembah tari membabitkan gerak tumbuk angin, dapat memanaskan badan agar keseimbangan dan kelenturan badan dipraktikkan sebelum perlawanan. Masa bagi setiap pusingan adalah 3 minit dan rehat 2 minit. Pada kebiasaan, setiap perlawanan akan berlangsung hanya 5 pusingan. Bagi setiap perlawanan, sama ada amatur atau profesional, pengadil utama akan berada di dalam gelanggang dengan diperhatikan 2 pengadil di luar gelanggang. Ini kerana sukan Muay Thai mempunyai banyak teknik dan serangan yang memerlukan pemerhatian teliti dan tajam. Sistem pemarkahan diberi berdasarkan serangan yang dilakukan dengan tumbukan, menyiku, hintaman lutut dan menendang. Jika sering terjadi knockdown atau peninju tumbang dan kecederaan teruk, pengadil berhak menamatkan perlawanan. Pergelutan dengan pukulan keras siku, lutut dan kaki menyebabkan ada yang mengatakan Muay Thai sukan yang berbahaya. Kalau kita lihat dari kasarnya, memang kita lihat Muay Thai ini satu permainan yang menggunakan tumbuk, siku, kaki dan lutut kan. Jadi kita, tapi bila kita lihat dengan mendalam, Muay Thai ini adalah satu seni pertahankan diri yang sangat natural pada diri kita lah. Tak perlu kita nak ada benda-benda kan, seperti kayu ke apa kan. Jadi hanya dengan apa yang ada semula jadi kita ni, kita boleh gunakan pertahankan diri kita. Lebih-lebih lagi bagi wanita-wanita yang sekarang mungkin mendapat cabaran daripada mereka bekerja lewat malam ke apa. Jadi kalau ada seni-seni ni mungkin boleh pertahankan diri dengan lebih senang. Di Malaysia, ada usaha dilakukan untuk menjadikan Muay Thai popular. Basically, persatuan-persatuan sudah wujud di Malaysia ni. Persatuan amateur boxing, persatuan Muay Thai. Tapi buat masa ni di Malaysia masih peringkat amateur lah. Belum ada lagi suatu haluan kepada peringkat profesional. Jadi kita pun telah mengenalkan tinju begitu lama kan. Jadi mungkin kita perlu satu decision di sini supaya kita dapat convert kita punya boxer ni daripada amateur kepada profesional kan. Jadi itu harapan kita. Sebagai tetangga negara kelahiran Muay Thai, ramai yang mengenali sukan ini di Malaysia. Namun penyertaan aktif masih di tahap amatur, terutama di bahagian utara Semenanjung. Kebanyakan tenaga pengajar sukan ini adalah mereka yang pernah belajar dan menyertai perlawanan di negara jiran. Di Lembah Kelang misalnya, ada sebuah kelab Muay Thai semakin menempah nama sebagai pusat latihan. Muay Thai ni di Malaysia ni mungkin kurang dapat sambutan lah kan. Sebabkan kurang pertunjukan, kurang pertandingan. Lagi tempat-tempat pun kurang nak buka persatuan Muay Thai ni di bawah gabungan kami. Jadi cakap apa, perkembangan tu masih terhad lagi lah. Sebabkan banyak orang belum tahu tentang tanah negeri Muay Thai. Kelab yang berusia 4 tahun ini mula mendapat perhatian Majlis Sukan Selangor untuk bantuan penyediaan tempat latihan yang lebih praktikal dan bersistematik. Tanpa usaha yang lebih tersusun dan profesional, sukar untuk negara menghasilkan jago setanding peninju-peninju Thailand ini. Upaya yang semakin terdesak akhirnya menggunakan teknik kegemarannya yang cukup digeruni lawan.